Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay, InsyaAllah. So, seperti mana yang korang nampak sekarang ni, hari ni aku nak review satu skuter daripada W Moto, iaitu model ES250i. Motor yang telah pun dilancarkan pada bulan 3 yang lepas lah. Dan sekarang ni aku tak nak buang masa, cakap banyak pun tak guna, tembak pun tak kena. Jom kita review skuter ni sama-sama. Okay. Okay guys, so seperti yang telah pun digembar-gemburkan masa onboard tadi tu kan, inilah dia W Moto ES250i, sebuah skuter 250cc daripada W Moto. Sebelum kita teruskan dengan video kali ni, apa kata kalau kita walk around sikit encik skuter ni, kita cuba tengok macam mana rupa paras beliau dari segenap sudut. Jom. Okay, ini lebih kurang dari sudut pandangan hadapan, dan ini daripada sudut pandangan tepi, dan ini dari sudut pandangan belakang. Alright, so dari segi design dia, secara overallnya aku kena cakap design dia memang A++ lah. Sejujurnya pada aku skuter ni memang cantik. Kalau kita tengok dekat sini kan, memang merecik mat, persis seketul Panigale. Dan untuk spek enjin ES250i ni, skuter ni dilengkapi dengan enjin 4-stroke fuel injection single cylinder Soch ataupun single overhead cam yang bersesaran 244.3cc. Enjin pula dikatakan mampu menghasilkan sehingga 21 horsepower dan juga 21 Nm of torque. Satu fakta menarik pasal enjin untuk ES250i ni, encik W Moto claim bahawasanya design enjin ni ala-ala design Eropah gitu. Dan kalau kita tengok berdasarkan daripada spek enjin ES250i ni, kita boleh simpulkan yang bahawasanya skuter ni memang ada power. Tapi sejauh mana power dia tu, nanti kita test masa test ride. Okey, itu cerita pasal design dan juga dia punya spek enjin. Sekarang ni, apa kata kalau kita tengok pula dengan lebih detail, apalah sangat benda-benda yang ada dekat skuter ni. Okey, first kita tengok dekat bahagian depan skuter ES250i ni dulu. Dekat bahagian atas ni dia dah memang ada windshield tau. Tapi windshield dia ni tak boleh adjust ataupun non-adjustable windshield. Memang dia terletak helok je kat situ. Dan bahagian bawah sikit, di sinilah terletaknya dia punya headlamp dan juga dia punya signal. Tapi sebelum tu korang kena tahulah yang bahawasanya ES250i ni dia punya sistem pelampuan tu, lampu depan, lampu belakang, lampu atas, lampu bawah, lampu kiri, lampu kanan, semua LED. Dan seperti mana yang kita boleh tengok pada dia punya headlamp ni, macam aku cakap tadilah, persis seketul Panigale mat. Nampak? Seperti mana yang aku katakan tadi, ianya memang persis seketul Panigale design headlamp dia. Lepas tu dekat sini kalau kita tengok, dia ada daylight running light. Nampak? Lawa kan? Memang cantik lah. Serius, depan dia ni memang lawa. Dan untuk sistem kesignalan dia ni memang nampak minimalis lah. Kalau kita tengok daripada depan kan, nampak nice, terletak elok juga. Dan yang paling penting sekali, signalnya tidak capang. Dan bawah sikit terletaknya segala sistem suspension, braking system, dia punya rim dan juga tayar. Untuk sistem suspension, dia menggunakan telescopic fork daripada Kayaba. Dan untuk braking system dia pula, dia menggunakan single brake disc yang digandingkan bersama-sama brake caliper dari Jejuan. Tu Jejuan. Dan untuk menambahkan lagi kesedapan ketika braking, motor ni dia dilengkapi dengan sistem ABS dual channel lah, maksudnya depan dan juga belakang. Dan untuk rim dia ni pula, rim depan dan belakang ianya menggunakan rim bersaiz 13 inci, dijodohkan pula dengan tayar Timsan bersaiz 110/70 untuk tayar depan. Bukan biasa-biasa mat, keluar-keluar kedai dah dapat tayar Timsan. Kau ada? Tak ada kan? Lemah. Dan selain tu juga untuk sistem pentayaran dia ni, dia orang ada pasang TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Canggih kan? So TPMS ni berfungsi untuk bagi signal kepada owner in case kalau mana-mana tayar dekat skuter ni berkeadaan kurang angin. Tu kalau kes kurang angin lah. Kalau kes kurang ajar pula, tak dapat dia nak nolong kan dah.
So sekarang kita beralih kepada bahagian dia punya cockpit ni lah. Untuk button-button yang ada dekat handlebar dia ni, kalau kita tengok dekat sini, dari sebelah kiri kita ada button high beam, low beam, lepas tu ada pass button, lepas tu dia ada signal. So kalau korang beli motor ni, manfaatkan button ni sebaik mungkin, okay? And then horn button. And then dari sebelah kanan kita ada 3 button dekat sini, double signal button ataupun hazard light punya button. Lepas tu dekat tengah ni dia ada kill switch button. And then kat sini ignition button. Dan untuk dia punya panel meter display ni, dia telah pun mengkawinkan function digital dan juga analog. Lebih kurang macam gitu. Kalau ikutkan segala info yang patut korang tahu pasal korang punya motor, memang ada, lengkap ada dekat sini. Lepas tu korang nampak tak yang lambang macam lambang motor tu? Itulah dia punya TPMS punya sistem tu. And then ada jam, lepas tu ada odometer, ada trip meter, speedometer. So memang lengkap lah. Okay, kita turun pula dekat bahagian switch dia. Bila mana korang nampak mana-mana motor pakai switch yang lebih kurang macam gini, maka korang boleh isytiharkanlah bahawa motor ataupun skuter tersebut menggunakan keyless system. So bila guna keyless system, dia kena ada remote. Untuk ES250i ni, dia punya remote macam gini rupa dia. Nampak ada 3 button kat situ. Ketiga-tiga button ni, setiap satu dia ada function dia yang tersendiri. Yang pertama button yang ini, yang ada lambang kunci dengan lambang wifi tu kan. Aku tak tahulah apa nama saintifik dia. Okay, so biasanya motor-motor yang pakai keyless, dia punya cara untuk operatekan dia punya kekeylessan dia tu sama je. Nak on switch, tekan, lepas tu pusing, and then kau nampak meter dia menyala. Tapi kalau kau tekan button yang ni, kalau kau tekan, dia akan disable function tu. Dia tak boleh nak pusing. Nampak? Kau dah tekan, tak boleh nak pusing. Panik tak? Tapi ada cara lah untuk gunakan juga. Kau tekan button yang kedua ni, yang lambang unlock ni, kau tekan, okey, nampak dia keluar kali hijau, kau terus boleh pusing. Lepas tu kalau kau off, kau nak on balik, tak boleh. Setiap kali kau nak on switch, kau kena tekan dulu button ni sampai keluar lampu kali hijau tu, baru kau boleh pusing. Kalau korang tanya aku, sejujurnya aku rasa function tu menarik. Sebab bukan apalah kan, dalam kehidupan kita ni, kita akan jumpa ramai kengkawan yang suka sangat-sangat pinjam motor. Tapi jarang-jarang sekali kita nak jumpa kengkawan yang suka isikan minyak setiap kali pinjam motor. So kalau ada kengkawan korang yang jenis macam tu, kasih prank sama dia. Tekan je button tu, kau tengoklah dia punya menggelupur macam mana bila tak boleh nak start enjin. Kalau ditanya, kau buat-buatlah panik. Alamak, bateri weak lah tu, tak boleh nak on. Tapi dengan syarat lah, kau jangan pula pergi ke atas ajar apa function button-button yang ada dekat remote ni. Kalau kau dah ajar, memang tak ada guna lah kau pakai trik tu. Okay, untuk button yang seterusnya, button yang ketiga ni, button panggil motor. Dan untuk button panggil motor ni, sangat-sangat berguna lah. Andai kata kalau kau pergi parking motor, lepas tu kau macam tercari-cari, mana aku parking motor aku So cara nak gunakan button tu, kau tekan je lah. Tekan, lepas tu dia punya lampu signal tu dia menyala, berkelip-kelip. I'm here katanya. Mencari lah kau. Bunyi tak ada, lampu je yang duk menyala. Okay, tu kira selesai lah pasal dia punya remote ni. So cara nak on switch tadi aku dah tunjuk kan. Cuma aku nak tunjuk function yang selebihnya yang ada dekat switch ni lah. Okay, yang pertama tadi kita kalau nak on switch, kita pulas habis kan sampai dekat sini. Okay, kalau kita pulas tombol ni sampai dia tunjuk indikator seat fuel ni, maksud dia kita nak buka seat ataupun nak buka fuel tank kat situ. So kalau nak buka seat, tekan je. Kau dengar bunyi keletap tu, tandanya seat dah terbuka. Nampak? Dan untuk fuel tank pula, kau tekan je kat benda ni. Nampak terbuka luas dia punya penutup fuel tank ni. And then kalau nak lock handle pula, pastikan handle kau sengit macam gini. Kau tekan, lepas tu kau pulas sampai dekat indikator lock ni. Dia dah macam tu, lock lah. Nak unlock, sama je, tekan, pulas. Kalau kita tengok dekat belah kiri ni, dari sebelah kiri kita ada satu kompartmen. Kompartmen ni memang kecil gila. Selain daripada kompartmen ni, dia ada charging port tau. Nampak? Kau boleh bawa je kau punya USB cable tu, cucuk je tang ni, lepas tu charge lah apa kau nak charge. Sekarang kita tengok dekat sini, bahagian fuel tank dia. Fuel tank dia ni, capacity dia 12 liter. Nanti kita test dia punya fuel consumption punya macam mana. Nanti aku bagi tahu pada video test ride nanti. Dan lepas tu kita tengok pada seat compartment, ianya sebesar 19 liter. Kita cuba masukkan helmet. Untuk helmet yang pertama, kita ada SGV tanpa visor. Okay, kita masukkan, tutup. Macam tak lepas je. Kata salah letak. Ke kena letak macam ni? Tak boleh. Lepas, tapi itu secara paksa. Kalau ikutkan, kalau lembut-lembut, dia memang tak muat tau. Dia memang tak boleh tutup. Ini helmet yang biasa abang-abang rider pakai. Dia ada timbul dekat situ. Tak boleh tutup juga rasanya ni. Kalau kita buat bertukar posisi macam mana sekalipun, rasanya memang tak muat. Memang tak muat. Bahagian belakang pula, kalau kita tengok dekat sini, lampu belakang pun LED juga, signal belakang pun LED. Dan kalau kita tengok betul-betul angle belakang macam gini kan, nampak solid, kemas dan nice. Dan yang paling penting, signal dia tidak capak. And then apa lagi, sistem braking untuk brake bahagian belakang ni pun ada
ABS. Nampak ABS dekat situ. Brake kneesnya ada dekat sini. Caliper tak pasti je nama apa. Cuma untuk sistem braking ni yang aku perasan lah, dia pakai steel braided punya hose brake tau. Ni steel braided ni, bukan getah Depan pun sama, steel braided punya brake hose. And then untuk rim belakang sama juga dengan rim bahagian depan, bersaiz 13 inci dan dikahwin ataupun dinikahkan dengan tayar Timsan bersaiz 130/70. And then ni bahagian exhaust. Ini muffler dia, lepas tu piping dia, lepas tu ada O2 sensor ke apa tu, benda sensor entah yang kalau nak cucuk, nak dyno tu, cucuk kat situ. Macam dengar bunyi dia. Dengar tak bunyi dia? Dah. Macam tu lah lebih kurang bunyi dia. Okay, so itu sedikit sebanyak untuk segmen walk around the scooter. Aku boleh katakan ianya adalah selengkap-lengkap skuter 250. Dari segi design memang mengecek, memang moden, memang cantik walaupun ianya adalah maxi skuter. Tapi design dia tak abah-abah langsung. Lawa, seksi, mengecek, hangat. And then segala package yang dia bagi untuk motor ni memang lengkap lah untuk dipakai oleh segenap lapisan masyarakat. Cuma kalau orang yang tak pernah tahu pasal motor ni, dia akan ingat yang skuter ni skuter yang bukan 250cc punya skuter. Sebab kecil dan nampak compact. So sekarang ni antara sebab kenapa aku cakap ES 250i ni, dia 250 tapi kecil. Kau tengok ni NMAX tu ES. So korang boleh nampak dia punya perbezaan dari segi saiz. Nampak lebih kurang tapi ES lagi power lah, 21 HP kan. NMAX berapa HP aku tak ingat, belas-belas rasanya. Tapi kau tengok daripada segi sizing dia, memang tak jauh beza. So disebabkan dia punya design yang boleh dikatakan kecil untuk sebuah skuter 250cc kan, aku punya first impression bila tengok skuter ni dan bila tahu pasal dia punya kesisian tu 250cc, aku dapat rasa yang ES 250i ni it's a fun scooter untuk ride. And then dia confirm akan lincah punya sebab dia kecil. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.